adalah satu penyakit disebabkan perubahan dalam badan kita lah yang akan affect kita punya perlakuan, kita punya percakapan, cara kita berfikir dan cara kita melakukan kerja lah. Kalau hang tak address dengan cara yang betul, dia boleh affect function hang sebagai seorang manusia normal lah. Dia boleh menyebabkan terganggunya rutin daily life dia. Contohnya macam tidur, dia tak boleh tidur, payah nak tidur. Dia rasa takut, dia nak makan, tak mau makan, paranoid, takut ada orang beracun ke apa ke. Dia nak berjalan keluar, nak berjalan-jalan bersia-sia pun dia takut ada orang nak bunuh dia ke, takut ada orang stalk dia ke. Benda-benda macam ni lah yang akan mengganggu rutin harian dia. Contohnya macam kemurungan, bipolar disorder. Bipolar ni nama pun bi, maksudnya dia ada dua personality. Kadang-kadang dia hyper, bercakap tak berhenti, nak buat tu, nak buat ni. Ada time kita panggil mandom lah, dia slow, tak mau cakap. So dia ada dua extreme personality. Aku ada baca dekat Facebook lah, orang share kan, dia bagi tips-tips lah untuk orang yang ada mental illness ni. Dekatkan diri dengan Tuhan, baca Quran banyak-banyak, solat jangan tinggal, sembahyang tunggang terbalik setiap malam jangan tinggal. Kepala pok lah. Tak boleh macam tu. Mental illness is mental illness. It is an illness. Adalah satu penyakit. Mungkinlah stres biasa, stres exam apa semua kan, putus cinta ke apa. Ya betul, pergi baca Quran, dekatkan diri hang dengan Tuhan. But not mental illness, please. Mental illness is not a result of low iman. Tolonglah jangan buat macam tu. Mental illness ni adalah, kalau aku nak cakap bahasa sains lah kan, ada sedikit kecacatan dalam saraf kita hantar maklumat. Senang cakap, short circuit dalam otak. Tu yang orang yang ada mental illness, dia dengar suara orang lain, dia nampak benda yang orang lain tak nampak. Mungkinlah ada orang cakap itu syaitan, jin yang menyerupai manusia nak mengganggu kita, anak cucu-cucu Nabi Adam. Ni tok nenek hang hawa ni, nak abak ke hang ni? Bukan. Mental illness satu penyakit yang memerlukan rawatan. Bila hang rasa stres yang tak tertanggung sangat, hang pergi jumpa doktor. Kita ada satu scale, kita akan tick skala mana hang punya tahap stres. Daripada skala 1 ke 10, berapa perasaan hang rasa nak bunuh diri? Hang ada rasa tidak dihargai tak? Berapa? Seorang kawan aku, dia ada bipolar disorder. Dia kata sangat penting bila hang nak pujuk orang yang ada mental illness ni, hang jangan cakap orang ni lagi teruk, tapi dia pun okey je, pasal apa hang macam ni. Jangan sesekali kita merendahkan apa yang orang lain rasa. Sebab setiap orang berlainan cara dia berfikir, ketahanan badan, fizikal dan mental, semua orang tak sama. So jangan sesekali compare life orang tu dengan orang ni untuk buat dia lagi better. Itu sebenarnya downkan dia lebih banyak lagi. Check mic. Okay, boleh dengar semua? Hai. Okay, Puan Ashikin, Cik Alimin boleh dengar tak saya punya suara? Boleh, clear. Boleh, okay. Clear Okay, so kita pun dah pukul 5:04, jadi kita boleh terus start lah. Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Terima kasih join kita pada petang ni. Jadi sebelum kita proceed, bolehlah kot minta tolong sharekan kita punya live ni dekat korang punya social media masing-masing, ataupun dekat korang punya timeline Facebook tu boleh share. So terima kasih sudi share kan. Alright, so petang ni kita nak santai-santai bicara belia. Topik kita adalah kesihatan mental usia bukan isu. Okay, so kita ada dua orang panel yang akan bersama kita untuk kupas isu ni. So saya terus kenalkanlah dua panel kita. Yang pertama, Encik Muhammad Nurul Alimin bin Muhammad Hasaruddin. Beliau adalah seorang kaunselor berdaftar yang kini berkhidmat di Melaka International College of Science and Technology, MIKOS. Beliau juga adalah seorang aktivis Malaysian Against Pornography dan merupakan naib pengerusi Pertubuhan Pemuda Gemar Melaka. Okay, sihat Cik Alimin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, terima kasih bersama kita hari ni. So panel kita yang kedua pula adalah Puan Nur Ashikin binti Ismail. So Puan Ashikin juga adalah seorang kaunselor berdaftar sejak tahun 2015 dan bermula tahun 2017 berkhidmat sebagai pegawai psikologi di Lembaga Penduduk dan Pembangunan Negara LPPKN Negeri Melaka. Selamat datang Puan.
Keluarga negara nak tambah. Keluarga negara gitu Lembaga macam tu. penduduk dan pembangunan keluarga negara. Okey. So far macam mana coping dengan kita punya PKP? Coping well tak? Okey tak? No InsyaAllah. comment. InsyaAllah semoga comment. lebih baik lagi. Membaik. InsyaAllah lah moga makin membaik lah kan. Dan saya Siti Nuraini binti Nordin, moderator untuk forum kita pada hari ini yang bertajuk Kesihatan Mental, Usia Bukan Isu. So sebagai mukadimah, saya nak memetik satu laporan berita yang dilaporkan oleh Astro Awani pada awal tahun ni, 3 Februari, berkenaan dengan talian kasih. So direkodkan bahawa pada tahun 2019, 25,868 panggilan yang diterima, dan pada tahun 2020 jumlah panggilan ni melonjak sehingga 153,024 panggilan. Dalam masa 1 tahun, kenaikan sebanyak 600% lah, atau 6 kali ganda daripada tahun yang sebelumnya. So meskipun dinyatakan bahawa peningkatan ini adalah kerana perluasan skop perkhidmatan melalui telecounselling dan juga aplikasi WhatsApp, tapi kita juga tak dapat menafikan bahawa pandemik COVID-19 yang melanda sekarang ni turut menyumbang kepada peningkatan jumlah panggilan yang membanjiri talian kasih ni. Jadi sebenarnya ini sedikit sebanyak bagi gambaran dekat kita bagaimana keadaan tahap kesihatan mental rakyat Malaysia kan. Memetik satu temu bual Dr. Hazli Zakaria, Presiden Persatuan Psikiatri Malaysia, beliau juga menyatakan bahawa memang currently keadaan kesihatan mental rakyat Malaysia dah merosot sehingga mana ada yang sampai menjadi penyakit-penyakit mental. So kat sini kita nampak beza antara penyakit mental tu dan juga keadaan kesihatan mental yang tak baik. So maknanya penyakit mental ni adalah sesuatu yang kita kena beri perhatian yang serius lah. Jadi Cik Alimin boleh kongsikan tak dekat kita apa yang dimaksudkan dengan penyakit mental ni dan apa jenis-jenis penyakit mental yang ada? Silakan Cik Alimin. Okay, terima kasih kepada Puan Moderator Aini Nordin dan juga rakan panel Puan Dr. Ashikin Ismail. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut tentang apa itu penyakit mental dan jenis-jenisnya, tapi yang pertama sekali kita kena tahu apa itu kesihatan mental. Kalau ikut kesihatan mental ni memang merangkumilah dari segi aspek kesejahteraan emosi, dari segi kesejahteraan psikologi dan juga kesejahteraan sosial. Dan kesihatan mental ni tuan-tuan dan puan-puan, kesihatan mental ni akan mempengaruhi bagaimana kita ni manusia nak berfikir, nak merasa perasaan dan juga nak bertindak. Kau tengok mengikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengatakan kesihatan mental ni adalah keadaan di mana kesejahteraan individu ni menyedari keupayaan diri dia sendiri, dapat atasi tekanan normal kehidupan, dapat bekerja dengan produktif dan bermanfaat, dan yang paling penting dapat ataupun mampu memberi sumbangan kepada komuniti. Jadi kesihatan mental ini memang sangat penting. Daripada setiap peringkat kehidupan kita, bermula daripada kanak-kanak, remaja, masuk ke alam dewasa dan juga dewasa tua. Dan sebagaimana kita tahu, sebagaimana kita pentingkan kesihatan fizikal ni, begitu juga kita kena pentingkan tentang kesihatan mental. Jadi penyakit mental, kita masuk kepada penyakit mental. Penyakit mental ni apa sebenarnya? Penyakit mental ni adalah satu penyakit yang melibatkan kepada gangguan pada fungsi otak. Dan apabila fungsi otak ni terganggu, boleh menyebabkan perubahan kepada 3 proses. Proses apa yang berubah? Proses pertama, proses pemikiran. Yang kedua, proses perasaan. Dan yang ketiga, proses tingkah laku. Apabila fungsi otak ni terganggu, dia akan mengganggu ketiga-tiga proses ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, aspek pemikiran, proses perasaan, proses tingkah laku merupakan satu proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk keberlangsungan hidup. Kalau hancur, kalau teruk ketiga-tiga proses ni, kalau terganggu, ia akan memang akan mengakibatkan gangguan kepada keseluruhan aktiviti seharian kita.
Contoh, kita nak tidur akan terganggu, kita nak makan akan terganggu, kita nak belajar akan terganggu, student waktu PDPR kan akan terganggu, cikgu-cikgu waktu PDPR akan terganggu, nak bersosial sesama manusia, nak bersosial sesama kucing, sesama kucing apa maksudnya sesama haiwan. Aktiviti normal manusia ni akan terganggu dan menyebabkan seseorang individu itu sukar ataupun payah nak menampung tekanan biasa dan juga rutin kehidupan dia. Kalau tengok ikut laporan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, dia menunjukkan bahawasanya penyakit antara 5 penyakit utama yang menyebabkan manusia ni hilang upaya di seluruh dunia adalah penyakit kesihatan mental. Saya ada terbaca satu tinjauan daripada tinjauan kebangsaan kesihatan morbidity tahun 2019. Lebih kurang 2.3% golongan dewasa rakyat Malaysia mengalami kemurungan. Agak-agak 2.3% ni ramai mana? Seramai 1.5 juta orang. Kau tengok pecahan, dia kata, pecahan ikut kajian tinjauan yang dibuat, lebih kurang 2.6% ni perempuan lebih tinggi mengalami kemurungan berbanding lelaki. Dan golongan bujang lebih tinggi alami kemurungan berbanding lelaki. Mungkin ada yang dah terbaca akhbar, laporan akhbar pada 1 Julai, dia kata golongan bujang ataupun wanita bujang lebih tinggi mengalami kemurungan daripada golongan yang dah berkahwin ataupun dah bercerai. Jadi tuan-tuan perempuan, penyakit mental ni boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Ada yang agak ringan, orang kata ada yang agak berat, ada yang agak sangat parah, boleh menyebabkan seseorang tu mungkin memerlukan rawatan di hospital. Jadi persoalannya, penyakit mental ni sama ke? Ataupun ada banyak jenis? Ataupun ada satu jenis saja? Untuk makluman, penyakit mental terdapat lebih daripada 200 jenis penyakit mental. Sangat banyak, 200 jenis penyakit mental. Jadi pada petang ni secara umumnya saya nak bahagikan kepada 3 kumpulan utama penyakit mental, jenis-jenis penyakit mental. 3 kumpulan utama. Kumpulan yang pertama adalah kumpulan neurosis. Neurosis ni apa? Orang yang mengalami perubahan dan gangguan dalam pemikiran dia, dalam perasaan dan tingkah laku tanpa menjejaskan kewarasan mereka secara total. Ini orang golongan neurosis. Biasanya orang neurosis ni kebiasaannya dia akan sedar sedikitlah tentang kondisi ataupun keadaan kesihatan mereka. Mungkin fungsi harian mereka ni akan terganggu sedikit. Contoh-contoh penyakit neurosis ni apa? Yang pertama, kemurungan. Yang kedua, kebimbangan. Kemurungan ni adalah dia satu perasaan sedih yang melampau dan berpanjangan. Kalau tuan-tuan mesti pernah rasa sedih, betul? Mesti confirm pernah rasa sedih tengok cerita Hindustan ataupun tengok cerita Korea kan, movie Korea. Confirm akan rasa sedih. Sebab apa? Sedih ni satu perasaan yang biasa memang selalu dialami oleh kita sebagai manusia. Tetapi jika perasaan sedih tu berpanjangan, contohnya melebihi 2 minggu, dan juga mungkin ada yang sampai berbulan-bulan ataupun sampai bertahun-tahun. Dan yang kedua, mengganggu fungsi kehidupan seharian mereka. Maka itu bukan sedih biasa tapi ia adalah kemurungan. Jadi boleh pakat-pakat cek kan. Yang kedua, kebimbangan. Kebimbangan ni perasaan bimbang, rasa resah, rasa gelisah. Kadang-kadang ada setengah bila berlaku kebimbangan ni, seseorang tu dia akan rasa tertekan, dia akan rasa tegang, dia akan rasa tangan dia berpeluh-peluh, kadang-kadang tiba-tiba rasa berdebar tak tentu arah, kadang-kadang mereka akan rasa takut yang melampau, sampaikan orang kata takut nak mati. Dan mereka takut kepada sesuatu bahaya yang mereka tak tahu pun punca dia. Ni dalam kategori kebimbangan lah. Maksudnya isu kebimbangan. Dan yang kedua, kategori yang kedua adalah psikosis. Psikosis ni apa? Psikosis ni mereka sama saja. Mereka ni individu, dia mengalami perubahan dari segi pemikiran, perasaan dan tingkah laku, tindakan dia dalam keadaan yang amat ketara. Dan kewarasan mereka akan juga terjejas. Contoh penderita ataupun pesakit-pesakit yang alami dalam sudut aspek kategori psikosis ni, dia akan rasa keliru dengan mungkin akan ada dengar suara-suara gaib yang berkomunikasi dengan mereka. Ni kita panggil sebagai halusinasi, ataupun mereka mempunyai kepercayaan yang pelik
mungkin pernah tengok cerita Delusi. Pernah tengok cerita Delusi yang dilakonkan oleh siapa nama tu? Bukan Roshamno. Siapa nama artis tu? Tentang Delusi. Dia alami kepercayaan pelik-pelik sampai tak boleh dikongsi oleh orang lain dan menyebabkan dia berlaku reaksi yang melampau terhadap isu tersebut. Dan sehingga kan boleh bertindak untuk nak menganiaya orang lain. Ini orang yang mengalami delusi. Contoh penyakit apa? Contoh penyakit skizofrenia. Skizofrenia lah, halusinasi, delusi ataupun yang seterusnya kecelaruan manik. Orang kata satu perubahan emosi yang ketara, tiba-tiba sedih. Seperti yang Siti Awal sebut kan, tiba-tiba gembira, tiba-tiba sedih yang melampau kan. Jadi itu yang fasa yang kategori yang kedua. Neurosis yang pertama, yang kedua psikosis, yang ketiga adalah kecelaruan personality. Individu yang mengalami kecelaruan personality lah, dia maksudnya dia mengalami kecacatan perawatakan ataupun karakter tersebut lah. Contohnya mungkin ada yang pernah tengok cerita saya suka kaitkan movie drama bersiri Melayu Misteri Mona. Mesti pernah tengok kan? Itu antara contoh yang kita boleh bawa tentang isu kecelaruan personality. Rasa itu saja kot untuk sekadar permulaan pada petang ni. Okey, baik. Alright, terima kasih Cik Alimin. So kita jelas lah sekarang ni maksud penyakit mental tu adalah dia bermula dengan gangguan fungsi otak dan jenisnya lebih 200 memang tak sempat lah kot kalau kita nak kupas satu-satu jenisnya tu kan. Okay. So kalau macam tu sekarang ni kita kalau boleh, oleh kerana dia adalah terlalu banyak, kita kalau boleh nak elakkan lah kan. Tapi sebelum kita nak elakkan tu kita kena kita buat root cause analysis lah, kena tahu punca dulu. Okay. Jadi apa sebenarnya punca yang boleh membuatkan seseorang ni mendapat penyakit mental dan punca yang triggered ni berbeza-beza tak ikut latar belakang seseorang individu tu. Macam contoh, kita kan ada skeptikal kan. Macam orang yang dekat bandar ni, keadaan mental dia lagi buruk berbanding yang dekat luar bandar. Macam kalau masalah mental, kalau orang tua tu tak ada kot sebab dia orang kan dah banyak makan garam, banyak wisdom kan. Okay. So ini adalah antara skeptikal yang berlaku kan. Jadi pada pendapat Puan Ashikin macam mana? Apa punca dan punca masalah ni dan perbezaan untuk setiap lapisan masyarakat tu macam mana? Silakan Puan Ashikin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada moderator dan juga sahabat panel kita. So hari ni petang-petang kita nak share pasal masalah kesihatan mental ni. Kalau ikutkan berat lah, tapi kita buat secara santai kan. Okay, so kalau kita tengok tadi Cik Alimin dia dah terangkan tentang apa itu penyakit mental. Maksudnya dia berbeza lah, maksudnya kesihatan mental adalah satu perkara yang lain dan penyakit kesihatan mental tu adalah satu perkara yang develop daripada kesihatan mental tu tadi. Okay, so bila kita tengok, kita kaji balik, okay, apa punca berlakunya masalah kesihatan mental ni tadi. Okey, bila kita sebut masalah kesihatan mental ni, dia menjerumus kepada penyakit-penyakit mental lah. Okey, dan bila kita tengok dia, kita akan tengok more kepada faktor. Okey, dan biasanya saya lebih sukalah untuk pecahkan factors ni kepada dua bahagian. Okey, sebab kalau kita tengok macam yang moderator cakap tadi kan, adakah duduk kat bandar lagi senang dapat penyakit mental, duduk kat luar bandar tenang sikit luar bandar tenang apa sebagainya kan. Okey, tapi sebenarnya faktor dia luas sebenarnya. Okey, tapi saya pecahkan kepada dua, iaitu faktor luaran, okey, dan juga faktor dalaman. Okey, faktor luaran ni adalah apa sahaja yang berlaku kepada diri kita yang kita tak boleh nak kontrol. Okey, contohnya macam mana? Contohnya cuaca. Okey, cuaca boleh tak kita kontrol? Kita tak boleh kontrol kan? Maksudnya kita tak boleh nak minta hari ni minta lah hujan, minta lah panas sebab aku nak jemur kain ni. Tak boleh. Jadi dekat situ itu adalah satu faktor yang kita tak boleh nak kontrol. Tetapi ada individu yang terkesan dengan cuaca tu sendiri dan boleh develop masalah kesihatan mental. Contohnya dia tak salah saya nama dia seasonal depression disorder. Tapi nanti saya semak balik lah. Okey, tapi maksudnya dia terkesan dengan cuaca tu sendiri.
Boleh tak kita imagine? Maksudnya bila dia apa, mungkin bila keadaan hujan je dia rasa macam suram, muram kan. Tapi bila mungkin keadaan yang tak hujan, dia akan rasa lebih happy ke apa kan. So maksudnya kat situ faktor macam tu pun boleh menyebabkan isu kesihatan mental. Tapi dia ada banyak lagi lah faktor lain. Okay. Selain daripada tu, individu yang berada berhampiran dengan kita, keluarga kita, pasangan kita, community pun juga boleh menjadi punca kepada masalah kesihatan mental. Contohnya, pasangan yang selalu memberi torture kepada pasangan dia sendiri kan. Okey, lama kelamaan dia akan develop orang kata satu perasaan yang tak seronok dan mungkin dia akan menyebabkan efek kepada dia punya pemikiran. Contohlah, suami dia selalu herdik isteri dia. Okey, maksudnya kalau buat salah sikit pun dia akan herdik, dia akan komen benda-benda yang negatif dan sebagainya kan. Okey, jadi dekat situ dia lama kelamaan dia akan membentuk satu perasaan yang tak seronok dan benda tu akan menjadi barah dan mungkin kalau benda tu tak diselesaikan dengan baik, dia akan menyebabkan isu kesihatan mental tu berlaku di situ. Okey, macam yang yes, macam yang Encik Alimin kata tadi. Okey, bila mana perasaan contohnya sedih, gembira, takut kan, itu adalah perasaan yang normal. Tetapi bila benda itu menjadi terlalu ataupun keterlaluan, dia akan menjadi sesuatu yang abnormal. Okey, dan bila keterlaluan itu menjadi pengganggu kepada kefungsian hidup dia, dia akan jadi develop kepada isu kesihatan mental tu tadi. Okey. Selain daripada tu, faktor luaran tu macam contoh gadget. Gadget tu adalah salah satu faktor. Kalau kita tengok, kita sekarang mungkin dah masuk ke zaman milenial lah. Era milenial kan, yang mana memang hujung jari lah semua maklumat tu kan. Okay, compare tu kepada kalau kita tengok generasi baby boomers, generasi X, Y, Z kan kita ada kan. Okay, tapi kat sini bila kita sebut zaman milenial ni, dia lebih tertumpu kepada individu yang terlibat dengan teknologi secara direct. Okay, so kalau kita tengok dulu-dulu dia punya pendedahan kepada gadget tu kurang. Tapi sekarang ni lahir-lahir je dah terus ada IG. Betul tak? Dah ada Facebook sendiri dan sebagainya. So dia dah expose pada umum terlalu awal. Okey, jadi kat sini sedangkan sewaktu bayi kita ada proses pembentukan dari segi pemikiran, perasaan, daripada segi tingkah laku dia. Sebab tu kalau kita tengok 0 hingga 6 bulan tu biasanya adalah crucial part untuk zaman kanak-kanak lah ataupun anak kecil. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok dia akan buat tindakan-tindakan di luar jangka, macam contoh dia nak express dia punya perasaan marah, dia baling barang dan sebagainya kan. Okay, dan mungkin kita as a parents kita rasa macam aku kena marah anak aku ni. Tapi sedangkan dalam otak dia tu sendiri, dia tak ada fungsi tu lagi. Fungsi untuk faham yang itu adalah kesalahan, itu perlu tidak boleh dibuat dan sebagainya. Okay, so faktor-faktor gadget dan sebagainya ni menyebabkan masyarakat akan lebih cenderung untuk mendapatkan maklumat yang orang kata mungkin dia sahih tetapi tidak ada guideline. Contohnya kalau kita tengoklah macam kes bunuh diri sendiri kan. Okey, kalau kita tengok kes bunuh diri, macam mana seorang individu tu dia tahu bagaimana nak membunuh diri. Okey, kalau tiada contoh ataupun apa orang kata guideline yang diberikan. Tiba-tibalah kalau dulu-dululah, kalau zaman-zaman mak-mak dulu saya percaya bila tiada gadget ni dia akan lebih cenderung kepada orang kata dia akan lebih cenderung kepada orang yang signifikan dengan dia. So kalau dia ada hadapi isu ke apa ke, dia akan rujuk kepada mak ayah dia, family members dia. Okay, dan jaranglah orang-orang yang terdekat ni dia akan bagi solution yang negatif kan. Okay, tetapi bila zaman gadget ni ataupun zaman teknologi IT ni yang meluas ni, dia menyebabkan knowledge ataupun information tu sama ada baik ataupun buruk itu berleluasa. Bebas di alam maya kan, tetapi yang perlu memilih tu adalah diri kita sendirilah. Okey, so itu adalah faktor luaran yang memang kita tak nak kontrol. Kita tak boleh nak cakap okey tolonglah tutup laman web ni, contohlah laman web pornografi kan. Okey, hari ni tutup 1,000, esok timbul lagi 2,000 laman sosial dia.
Okey, so maksudnya benda tu uncontrol, kita tak boleh nak kawal pun benda tu. Okey, dan dan lagi satu kalau kita tengok penyalahgunaan bahan terlarang. Okey, macam contoh dadah, alkohol kan. Okey, itu adalah faktor luaran lah. Okey, maksudnya efek daripada pengambilan dadah tu tadi menyebabkan ketidakwarasan itu berlaku dalam pemikiran dia. Okey, sebab tu kalau kita tengok dekat mental ward, kebanyakan yang ada kebanyakan yang duduk di dalam tu banyak yang terlibat dengan dadah juga. Ini saya cerita di Melaka lah sebab saya pernah melakukan sesi di sana juga. Okey, tapi kita tak direct kepada individu dalam ward lah, kita ambil yang patient yang stable sahaja. Okey, and then itu adalah faktor luaran. Okey, tetapi kita tengok pula kepada faktor dalaman. Okey, faktor dalaman tu tadi macam mana kita tengok personality orang tu. Okey, mungkin ada orang dia jenis yang hati kering. Orang cakap lah apa saja yang negatif pun dia tak kisah. Yang penting dia tahu diri dia macam mana. Okey, ataupun orang tu dia jenis yang sangat sensitif. Orang baru tercakap kuat sikit je, dia dah terus mungkin dia kecil hati dan sebagainya kan. Tetapi kalau kita selidik balik, mungkin orang yang bercakap itu mungkin dialek dia ataupun kebiasaan di negeri dia, contohlah orang Melaka orang selalu kata kasar kan. Tapi sebenarnya dia ada ciri traits yang lain. Mungkin dia bahasa saja kasar tapi yang lain-lain tu baiklah, peribadi dan sebagainya kan. Okey, so mungkin kat situ silang budaya lah kat situ kan. Okey, lepas tu pula kita tengok pula cara dia punya coping skill dia. Okey, cara dia menyelesaikan masalah tu macam mana. Faktor dia kan. Okey, jadi kita tengok pula dia punya resiliency. Okey, cara dia adapt dengan dia punya stres ataupun masalah yang timbul ataupun konflik. Okey, so dekat sini dia faktor dia tu saya biasa pecahkan kepada dua lah. So yang mana bila kita deal dengan klien secara direct, kita akan lebih fokuskan kepada faktor dalaman ni tadi. Okey, sebab faktor dalaman biasanya kita boleh kontrol. Okey, sebabnya kita orang kata Allah, kurniaan Tuhan tu dia ada macam Cik Alimin katalah, kita punya emosi, tingkah laku dan juga pemikiran kan. Okey, jadi secara normalnya individu itu boleh mengawal tingkah laku dia, boleh berfikiran dengan seperti mana yang dia mahu dan juga boleh berperasaan seperti apa yang dia hendak. Okey, so maksudnya kat situ kalau kita nak kupas lagi panjang lah. Okey, so saya serahkan dululah kepada moderator semula untuk kita connect. Okey, baiklah. So jelas dia punya punca tu memang agak vague, tapi kuncinya adalah kena tahulah dia punya bila satu keadaan tu jadi macam berlebih-lebihan. So itu yang akan buatkan situasinya akan lebih memburuk lah. So terima kasih Puan Ashikin. Jadi dengan akhirnya penerangan pada Puan Ashikin tadi tu, so kita habis sesi yang pertama, pusingan yang pertama. So kita ada 4 pusingan. So kita punya topik hari ni kesihatan mental, usia bukan isu. So kita ke pusingan yang kedua mengenai simptom. Jadi kalau macam kita tengok tadi punca-punca kita dah tahu dan kita rasa insya-Allah lah dengan ada info ni kita boleh manage kan untuk elakkan. Tapi kadang-kadang life ni tak begitu ideal. Somehow at some point of life tu kita terjerumus juga untuk commit dengan benda yang punca-punca yang tadi tu. So nak tak nak dalam situasi macam ni kita kena tahulah apa tu simptom-simptom atau tanda-tanda awal yang biasa ditunjukkan oleh seseorang yang berisiko untuk develop penyakit mental ni. So supaya kita boleh buanglah satu stigma yang biasa orang macam cakap, kalau macam kita tak tahu kan itu sebenarnya dia adalah simptom penyakit mental, mungkin kita akan beranggapan alah dia tu pemalas ataupun dia tu sebenarnya antisocial, tak reti campur orang kan, ataupun alah overreact je, move on lah, kau tak move on lah. So ini adalah kekeliruan yang berlaku bila kita tak tahu apa, tak cakna apa tu simptom atau tanda-tanda awal penyakit mental ni. So macam mana actually simptom ni memang orang kita kan kira macam pesakit tu sendiri, orang yang mengalami tu sendiri yang kena bagi tahu kepada orang lain ke, ataupun possible je sebenarnya orang sekeliling dia ni untuk detect kawannya ada masalah. So macam mana Cik Alimin? Boleh ke?
kita nak tahu apa dia punya simptom dan juga boleh ke orang sekeliling ni detect ke memang kita yang alami tu kita lah yang kena bagi tahu. So diorang tak bersalah pun kalau ada stigma macam tu. Silakan. Okay, baik, terima kasih kepada Puan Moderator. Saya teringat ada satu kes student saya, dia tengah isu kemurungan lah, stres, kemurungan. Dia ada sekali satu ketika dia cerita dia akan kelar tangan dia dan bila dia kelar tu agak-agak apa yang dia rasa? Dia rasa sakit ke dia rasa tak? Dia rasa tak sakit. Patutnya sakit lah. Dia makin lama, makin kelar, dia rasa makin, orang kata tu adalah satu kepuasan yang sangat wow, rasa macam best. Jadi dia akan makin lama, makin kelar, makin lama, makin banyak lah sampai ke lengan dia ada tunjuk. Jadi, kata kalau kita tengok pada isu masalah kesihatan mental ni, benda yang sangat penting, bezalah antara masalah kesihatan mental dan juga masalah kecelaruan mental. Masalah kesihatan mental ni merupakan orang kata satu simptom awal sebelum seseorang tu ada kecelaruan mental. Sebab kalau kita tak deal awal-awal isu masalah kesihatan mental ni, kalau kita tak deal awal-awal, kita tak urus awal-awal ketika kita nampak tanda-tanda masalah kesihatan mental ni, dia akan jadi satu isu, orang kata satu isu kecelaruan mental lah. Sebab apabila seseorang ni dah didiagnosis oleh doktor pakar lah, doktor psikiatris, jadi baru kita akan dapat tahu, seseorang ni ada kecelaruan mental, ada penyakit yang dialami oleh diri dia. Contoh, kita pada permulaan kita mungkin nampak dia ni stres mungkin nampak stres biasa, tapi bila didiagnosis oleh doktor, oleh pakar, rupa-rupanya dia ada masalah major depressive disorder. Macam-macam kes. Ada general anxiety disorder, personality disorder, obsessive compulsive disorder. Jadi benda-benda ni tuan-tuan dan puan-puan, untuk isu penyakit mental ni bukan boleh sesiapa cakap kau ada penyakit mental. Kau tengah stres kan, kau ada penyakit mental. Tak boleh orang sesuka hati cakap hari ni ada penyakit mental ni, nampak stres macam ni. Tak. Dia mesti ada diagnosis oleh doktor dan disahkan oleh doktor bahawasanya orang ni ada penyakit mental. Kalau ahli keluarga, family, rakan-rakan ataupun masyarakat, kalau nampak seseorang ni ada simptom-simptom ataupun tanda-tanda penyakit mental, apa nak buat? Agak-agak ini apa nak buat? Kalau nampak, kalau saya contohnya kemurungan yang melampau tu mungkin ajak borak dengar apa yang dia nak dia nak luahkan. Kalau dia nak meluahkan lah. Itu je. So kalau nak bagi nasihat, saya pun takut nanti kita trigger dia pula. So saya biasanya offer dengar je. Betul. Apa yang kita kena buat, first kita dengarlah apa yang dia nak luah, apa yang dia nak cerita dan sebagainya. Dan yang kedua, kita bawa dia jumpa doktor untuk lakukan saringan. Kalau adalah ujian saringan doktor akan check, doktor akan bincang dia, doktor akan borak dengan dia. Doktor akan check, doktor akan buat saringan, pakar akan buat saringan, dah sah individu ni ada penyakit mental. Sebab apa? Sebab hanya doktor dan pakar ataupun doktor sahaja yang boleh sahkan penyakit mental. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa tanda-tanda dia? Nak tahu kena tahu orang ni ada tanda-tanda dia, nak bawa ke hospital, nak bawa ke pakar, apa tanda-tanda dia. Yang pertama, yang paling mudah, bila kita nampak seseorang tu ada perasaan yang tak berdaya ataupun orang kata mudah nak menyerah. Dia berterusan perasaan ni. Dan semakin terus sampai tak ada apa-apa yang nak dilakukan untuk nak memperbaiki keadaan tersebut. Yang kedua, dia hilang minat dalam aktiviti seharian. Dah tak peduli dah hobi dia, dah tak kisah dah apa yang dibuat tentang masa lalu, dah tak kisah dah apa yang dibuat pada masa sekarang. Dia hilang upaya, rasa macam malas, rasa asyik malas je. Kebiasaannya Aini lagi kena Aini suka main game PUBG ataupun dia jenis suka main Mobile Legend. Tiba-tiba dia hilang minat. Dah lama dia tak main, dia rasa macam hilang minat. Itu hobi dia, hobi yang memang biasa dia buat tiap hari. Ini antara tanda-tanda
mungkin tanda-tanda masalah kesihatan mental. Yang ketiga, dia perubahan selera makan ataupun berat badan, sama ada berat badan makin bertambah ataupun berat badan makin menyusut. Yang keempat, benda yang sangat penting kita kena tengok adalah apabila ada perubahan tidur. Orang kata dia mungkin biological clock dia terganggu, kadang-kadang terjaga pada waktu pagi. Sebenarnya ada satu kes pelajar dia selalu terjaga pada pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi. Sebab dia asyik terfikir ataupun ada isu yang dihadapi oleh diri dia. Ni perubahan waktu tidur. Yang seterusnya rasa marah, rasa gelisah, ataupun yang seterusnya yang keenam, dia hilang tenaga. Secara fizikalnya rasa macam lelah, rasa macam malas nak buat semua benda. Rasa macam nak tidur je seharian. Itu antara satu, hilang tenaga. Yang ketujuh, dia akan cuba untuk membenci diri sendiri. Dia rasa, aku ni tak berharga lah, aku ni hina lagi dina kan. Dia akan benci diri sendiri, dia akan kritik diri sendiri daripada mungkin satu kesalahan kecil sahaja yang dibuat, tapi dia nampak kesalahan yang dia buat tu satu kesalahan yang sangat besar kan. Lepas tu yang kesembilan, dia akan lakukan tindakan tingkah laku yang melulu. Contohnya, dia akan cuba untuk ambil dadah, dia akan cuba untuk nak kacau orang, dia akan cuba nak belasah orang, dia akan memandu dalam keadaan berbahaya. Dia akan, contohnya dekat highway sepatutnya 112 kan, dia pecut sampai 18 kan, potong sana sini. Itu antara tingkah laku yang melulu. Lepas tu yang kemudian yang ke-10 ni, dia suka untuk nak fokus, isu konsentrasi, suka nak fokus. Contohnya dalam kelas tak boleh nak fokus, especially waktu PDPR ataupun waktu nak bekerja. Tambah-tambah kena kerja dari rumah kan, work from home, kerja dari rumah memang sangat payah nak concentrate. Isu konsentrasi ni memang sangat payah lah. Yang ke-11 apa? Yang terakhir. Dia banyak lagi. Yang terakhir ni saya bagi ketidakselesaan atau kesakitan yang tak dapat nak dijelaskan. Contohnya, tiba-tiba dia sakit kepala yang teramat. Dia sakit, asal aku sakit kepala ni? Dah berharian, dah berhari-hari, berminggu-minggu, sampai hampir ke berbulan-bulan, dia sakit kepala yang melampau, sakit belakang, sakit otot dan macam-macam lagi. Ini antara tanda-tanda yang orang kata tak dapat nak dijelaskan. Dia sakit apa sebenarnya? Ni kena bawa jumpa pakar untuk nak bantu dia. Sebab tuan-tuan, walaupun kita tengok ni tanda-tanda dia, walaupun kita tengok kesan daripada isu ni, penyakit mental ni mungkin kita rasa macam sangat serius, tapi ramai sebenarnya pengidap penyakit mental ni rasa macam kata segan, malu nak cerita tentang dia, rasa malu, rasa segan. Jadi peranan siapa? Peranan ahli keluarga, masyarakat, peranan orang yang terdekat untuk nak bantu dia. Yang penting nampak tanda, ada simptom, ada gejala, bawa jumpa pakar. Allahuakbar. Okay, Alhamdulillah. So, kita take note simptom-simptom yang tadi tu banyak, 11 yang listkan Cik Alimin. So, kita rasanya dah boleh lah kot diagnose diri masing-masing. So, yang tadi simptom-simptom tu kan, harapnya, maksudnya sekarang ni possible lah kalau orang sekeliling tu untuk detect kawan tu dia ada masalah. Cuma dia punya problem kat sini adalah kita tak tahu simptom tu macam mana. So dah di-list kan. Harap nanti mungkin ada siapa-siapa boleh share dekat komen apa yang korang dapat antara 11 tadi tu, apa simptom yang biasa ditunjukkan, boleh share dekat komen Okay. Lepas kita tahu simptom ni, biasanya sepatutnya kita baca Cik Alimin cakap tadi, bawa pergi jumpa pakar lah, buat assessment ke kan, nak tengok sejauh mana dia punya teruk tu. Tapi apa berlaku kalau tak ada tindakan diambil? Maksudnya tak ada nak pergi jumpa psikiatris ke, kaunselor ke, tak ada. So apa yang akan berlaku Puan Nashikin, dan sejauh mana sikap ni boleh mengancam nyawa sama ada kepada orang tu sendiri ataupun orang sekeliling dia? Silakan Puan. Okey, baik. So saya tertarik dengan apa yang Encik Alimin terangkan tadi. Okey, ada 11 semuanya kan. Okey, so kalau kita buat pecahan ataupun kita grupkan, klasifikasikan simptom-simptom tersebut tu, kita boleh tengok dia ada terbahagi kepada beberapa lah. Mungkin ada daripada aspek fisiologi, maksudnya perubahan diri sendiri. Mungkin dia punya kulit tiba-tiba jadi kering sangat. Bibir tu rasa macam tak ada air liur je. Itu mungkin salah satu simptom juga.
Okay, lepas tu mungkin dari segi pemikiran dia, asyik-asyik dia rasa diri dia down, asyik-asyik dia rasa diri dia macam tak berguna. Okay, tapi macam yang kita back balik pada soalan pertama tu, kita kena tengok tempoh. Kalau ikutkan tempoh kebiasaannya yang kita gunakan dalam DSM-5 iaitu macam kitab lah, kitab untuk psychiatry untuk rujuk untuk mendiagnose seseorang itu ada isu kesihatan mental ataupun tidak. So biasanya dia akan mention dalam tempoh 2 minggu lah minimum. Okay, so janganlah pula tiba-tiba kawan dia tu baru sehari dua sedih, sugul kan. Tiba-tiba terus refer kawan dia dekat secretary, dekat kaunselor. Boleh jadi dia pun terkejut, dia pun lari. Macam gitu. Sebab ada juga klien saya yang mana dia mungkin pada pandangan dia tak ada isu. Dia tak ada masalah pun. Tetapi orang sekeliling ni merasakan dia adalah isu. Dia ada masalah ataupun konflik yang dia kena selesaikan. Okay, tapi kat situ nanti kita sentuh lain lah. Okay, so berbalik pada kalau benda tu tak dirawat kan. Okay, sorry saya terlupa nak tambah lagi dua. Satu, kita tengok emosi, pemikiran dan juga tingkah laku. Kalau tiba-tiba kita tengok tingkah laku kita ni macam pelik, lain macam je kan. Selalu kita suka bersosial dengan orang. Tiba-tiba kita rasa nak menyendiri kan. Macam tak nak keluar daripada bilik. Kalau pasal introvert tu pun sebenarnya ada orang kata salah faham, bukan salah faham lah, orang kata orang terkeliru. Biasanya orang kata introvert tu adalah individu yang pendiam, tak suka bercakap dan sebagainya. Okay, tetapi kalau kita teliti balik individu yang introvert ni sebenarnya dia ada timing untuk dia bercakap. Okay, dia boleh bercakap, dia ada banyak idea. Okay, tetapi dia punya waktu-waktu yang tertentu. Okay, sebab dia lebih fokus kepada diri dia. Okay, jadi bila dia pergi dekat sosial ni, dia akan jadi letih lah. Dia rasa macam energy dia banyak drain. Okay, so kalau ikutkan introvert ni juga, kalau kita perhatikan, dia nampak diam tapi otak dia bising. Sangat bising. Okay, sebab banyaknya dia bercakap pada diri dia sendiri dan sebagainya. Sebab tu orang tersalah tafsir. Dia akan anggap introvert ni adalah orang yang pendiam. Okay, so just nak sharekan tambahan lah yang tu Okay, so kalau kita tengok cuba kita bayangkan kalau kita terpotong jari ataupun terhiris jari dengan pisau. Okay, so kita biarkan luka tersebut tanpa apa-apa ubat, tanpa apa-apa tindakan lah. Maksudnya tak ada pergi basuh ke, tak ada buat apa-apalah. Apa akan terjadi? Persoalan ni petang-petang buat persoalan kan. Okay. Sakit amat. Dia mungkin dia akan rasa sakit yang teramat kan. Infection dan sebagainya. Okay, tapi kalau contoh individu itu dia ada orang kata mungkin dia punya tahap kesihatan tu sangat baik. Okay, orang muda lagi kan. So dia punya sel-sel nak regenerate balik tu sangat cepat. Kan? So mungkin dia biarkan dalam masa tempoh sejam dua tu dah kering. Kan? Kering dia punya luka tu sendiri. Okay, tetapi ada individu yang mana dia mungkin faktor usia dia dah tua kan. Ataupun mungkin faktor dia ada masalah diabetes ke apa kan. So kat situ, yes, nak tunggu luka yang secoek tu pun mungkin makan masa seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Macam gitu. So kat situ, kita tengoklah, sebab tu saya nak mention kat sini, dia punya efek tu dia akan berlainan untuk setiap individu. Okay, sebab dia takkan sama. Mungkin individu A, dia memang mengalami masalah depression contohnya. Okay, tetapi kalau dia mempunyai sokongan yang kuat, mungkin dia punya penerimaan terhadap penyakit dia tu sendiri, dia aware dan dia terima dengan hati terbuka dan juga dia bersedia untuk melakukan perubahan, mungkin dia punya kadar kepulihan tu lebih tinggi compare tu orang yang tidak melakukan apa-apa. Maksudnya dia ada masalah kesihatan mental tu. Mungkin dia ada masalah kemurungan dan sebagainya kan, tapi dia biarkan tanpa apa-apa intervention, tanpa apa-apa pandangan daripada orang luar. Jadi dia akan dihanyut di bawah penyakit tu tadi. Okay, tapi bila kalau kita tengok kalau kita nak cerita tentang penyakit tu pun kita kena lihat jugalah dia punya tahap.
Okey, sebab bila dalam masalah isu kesihatan mental ni, dia ada isu yang mild, ada yang moderate, ada yang severe, kan? Ada yang teruk, sangat teruk dan sebagainya. Okey, tapi kalau macam contoh benda tu dah sangat teruk, dia memang level dah sangat teruk, mungkin benda tu memang akan membuatkan kewarasan dia hilang. Kalau dibiarkan tanpa ada kata intervention yang sepatutnya. Maksudnya contohnya patutnya dia dah kena makan ubat, tapi dia tak makan ubat. So hormon dia tu dah memang haywire dan sebagainya. So mungkin dia akan buat tindakan-tindakan luar jangka lah. Macam contohnya dia gelar tangan tu, ada setengah orang dia aware. Ada setengah orang macam Encik Alimin katalah dia dah tak aware dah. Dia rasa macam seronok pula benda tu. Sepatutnya kita rasa benda tu sakit, tapi dia dah tak rasa benda tu sebagai sakit. Okay, jadi kat situ tahap dia tu pun kita kena ambil tahu juga. Maksudnya kalau macam contoh tahap tu moderate, mungkin dia perlu sekali-sekala jumpa dengan doktor psikiatri. Okey, ambil kalau perlu ubat dia akan on ubat. Okey, tapi kalau macam dia stable, dia hanya mungkin perlu jumpa kaunselor ataupun psikologis sahaja untuk dia buat intervention secara manual. Sebab biasanya kalau kita tengoklah untuk nak mengubat jiwa ni, dia bukannya sesuatu yang macam mesin kan. Kita setting, dah jadi satu mesin basuh. Setting, jadi television kan. Tetapi bila melibatkan jiwa dan sebagainya ni, dia banyak faktor yang kita kena ambil kira lah. Okay, dan memang itu kita perlukan secara manualnya intervention itu. Contohnya macam kita buat dari segi psychoeducation kan, psychoeducation yang mana kita memberikan dia pesakit ataupun klien-klien ni dengan information yang betul, yang sahih. Okay, so kalau kita tengok information tu kita boleh dapat banyak dah dekat internet, mungkin melalui webinar, okay, macam yang sekarang ni, ataupun mungkin daripada infografik, videografik. Okay, dan banyak lagi punca lain yang dia boleh tengok lah. Okay, so mungkin dari segi yang lain dia pergi berjumpa dengan profesional, membuat psikoterapi. Okay, psikoterapi ni maksudnya dia melakukan proses kepulihan tu tanpa ubat-ubatan lah. Okay, kalau macam contoh berjumpa dengan doktor tu dia dah lain punya aspek. Okay, biasanya psikoterapi ni orang cakap terapi cakap-cakap, macam bersesi kaunseling kan. Sebenarnya kalau kita tengok, mungkin ada setengah individu dia tak rasa alamak perlu ke nak bercakap-cakap dengan orang dan sebagainya kan. Okay, mungkin sebab situation dia adalah dia boleh kawal stres dia, dia boleh manage dia punya stres tu dengan baik. Tapi mungkin individu yang dia tak ada tempat, dia selalu dipersalahkan, dia selalu macam berada di satu tempat yang tak selesa, mungkin dia perlukan medium untuk bercakap. Itu datangnya proses counselling tu tadi. Okay, so bila kita tengok juga ada juga psikososial yang mana dibantu oleh macam benda tu kita panggil sebagai rehabilitation, rehab punya situation lah. Okay, yang mana ada pakar-pakar untuk jurupulih cara kerja kan dekat hospital dan sebagainya. Mungkin nurse pun membantu sebagai individu-individu yang berhampiran untuk proses kepulihan klien tu tadi. Okay, dan juga kalau kita tengok terapi somatik, kalau yang ni saya ada ambil daripada buku depresi tulisan Dr. Zul Azlin. Okay, dia kata terapi somatik ni maksudnya fizikal lah, secara fizikal. Maksudnya kan kalau kita tengok ada, kalau dalam cerita orang putih ke apa kan, dia letak yang macam elektrik dekat kepala tu kan. Bagi ward sikit dekat otak tu kan. Macam kalau kita tengok macam kejamnya kan. Tapi sebenarnya ward yang diberi tu dia adalah kiraan dia bersesuaian dengan apa yang sepatutnya, dan dia sebenarnya dia nak orang katakan kalau kat otak kita kan dia ada macam synapse kan, kita nak transmit neuron apa semua bagai kan, dia nak wujudkan, dia nak hidupkan balik benda tu. So kat situ dia perlukan terapi itu kalau tu dah sampai tahap yang mungkin sangat teruk lah. Okay, sampai membahayakan orang lain, membahayakan diri dia dan sebagainya. Okay, jadi sebab tu kalau kita tengok pun banyak dah cases-cases bunuh diri yang berlaku sekarang kan. So mungkin kita tak tahu apa yang isu ataupun situasi yang berlaku, tetapi dan kita pun tak nak kaitkan semua itu adalah puncanya daripada masalah kesihatan mental. Mungkin sahaja dia tak ada pun isu-isu kesihatan mental yang teruk, tapi mungkin ketika itu orang kata macam pilihannya
yang dia nampak adalah itu. So mungkin itu yang membuatkan dia membuat tindakan membunuh diri itu tadi. Okay. So itu sahaja dulu. So saya kembalikan pada moderator. Okey, itu antara rawatan yang biasa diberikan lah kepada orang yang tengah struggle dengan penyakit tu. So maknanya macam kalau yelah tadi macam Puan Syikin cakap, maksudnya boleh mengancam nyawa jugalah kalau diorang biarkan saja, tak ambil apa-apa tindakan kan. Mengancam nyawa sendiri satu hal, kalau mengancam nyawa orang di sekeliling dia another hal pula kan. So saya nak tengok dekat kita punya komen-komen kat sini. Okay, terima kasih semua yang dah bersama kita pada hari ini. Okay, ada beberapa soalan. So stay tune with us. So nanti di akhir nanti kita akan tengok mana-mana soalan. Kita akan bincangkan. So Syafiq Hatta kata terbaik anak muda belia, pemuda Gema Johor dan para penulis yang hebat. Terima kasih. Keep it up. Okay, thank you Syafiq Hatta. Okay. Share kan kita punya live ni dekat korang punya social media. Okay, so kita dah habis. Pusingan yang kedua dah habis. Alhamdulillah. So kita nak masuk ke pusingan yang ketiga dah. Ini adalah kita nak cakap tentang bantuan. Tadi dah cakap sikit pasal rawatan. So ni kita nak cakap bantuan dah. Soalan yang saya nak tanyakan dekat Cik Alimin ni kan. To be honest first time masa saya baca, saya rasa kalau saya dapat nasihat yang saya dapat orang cakap macam tu dekat saya kan, I will take it back. Okay. Soalan dia macam ni. Dia kata adalah sejauh mana keberkesanan nasihat-nasihat yang berunsurkan agama. Contohnya, ini semua ujian. Manusia masing-masing ada ujian. Tuhan ampunkan dosa-dosa kau dengan ujian ni. Ataupun ayat macam kau kena buat banyak-banyak ibadah untuk tingkatkan keimanan. Dengan tu Tuhan akan datangkan bantuan. Kalau saya kan, my first reaction I'll be like macam, rasanya aku tak setan sangat kot. So itu adalah saya punya penerimaan lah. Tak tahulah, mungkin nasihat macam ni adalah bantuan yang paling ampuh kot. Saya bukan pakar ni, so saya serahkanlah kepada kita punya kaunselor. Nak tanya, membantu tak nasihat-nasihat berunsurkan agama macam ni? Silakan Cik Alimin. Okey, baik. Terima kasih Puan Moderator. Pernah tengok tak drama bersiri Budak Tebing 2? Budak Tebing 2 yang tengah tayang sekarang dan semalam pun baru last hari Jumaat last kan. Bukan last episode, maksudnya last untuk bersiaran dulu. Belum last lagi. Okay, drama Tebing 2 ada satu scene. Saya ingat satu scene pada episod yang ke-7 tak silap. Ada satu scene Ira, nama dia Ira ni yang dilakonkan oleh nama artis tu, Ika Farhana Ika Farhana. Siapa yang pernah tengok Ika Farhana, dia cuba nak bunuh diri. Waktu tu adalah member dia, kawan-kawan dia cuba untuk nak selamatkan dia, tenangkan dia, dan tiba-tiba mak dia pula datang ke tempat kejadian dekat bawah tebing. Nama bercerita Budak Tebing, dekat bawah tebing tu, bawah highway. Dia cerita dia jumpa dengan Ira anak angkat rasanya, anak dia, dan dia tenangkan Ira ni, minta untuk ingat Allah. Okay, lepas balik dah settle semua tu, dia bawa Ira ni balik rumah. Agak-agak apa yang mak dia cakap? Apa yang mak dia cakap? Kalau siapa yang perasan lah, kita tengok yang episod tu. Adakah mak dia marah-marah? Kenapa kau Kenapa kau nak bunuh diri? Kau ni lemah iman ke? Tak cukup semayang ke? Tak baca Quran ke? Tak banyak masa dengan Tuhan ke? Adakah mak dia cakap macam tu? Tak. Apa yang mak dia cakap? Okey, dia cakap dengan Laura lah. Laura ni anak angkat juga, anak angkat yang kedua. Dia cakap dengan Laura ni, dia kata mak dia cakap mak nak bawa Ira jumpa pakar psikologi. Saya ingat ayat tu. Mak nak bawa Ira jumpa pakar psikologi ataupun pakar psikologi. Jadi apa point? Nampak tak point dia? Memang Mak Ira ni yang kata hebat lah, dia nampak kesedaran tentang isu kesihatan mental kan, dan cerita lah. Apa point dia? Kalau kita ada penyakit fizikal, contoh kita ada kanser, na'udzubillah, kita ada demam, kita ada selesema, kita akan jumpa doktor, minta untuk bantuan. Kalau kita ada penyakit mental,
Kadang-kadang kita double standard kan. Kenapa penyakit mental kita double standard kan penyakit fizikal dengan penyakit mental. Kalau penyakit fizikal kita jumpa doktor, jumpa pakar untuk nak bantu kita. Kalau ada penyakit mental, kita jumpalah kaunselor, jumpa pakar psikologi ataupun jumpa doktor psikiatri untuk nak bantu diri kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan, memang tak dapat nak dinafikan lah. Unsur keagamaan ni memang penting juga dalam intervensi rawatan. Kalau tengok teori-teori psikologi daripada barat sekalipun, dia dah mengakui bahawasanya unsur-unsur keagamaan ni, kata satu unsur yang agak penting juga untuk nak dimasukkan dalam intervensi. Jadi kita nasihat, kita remind semua ni ujian daripada Allah, kena kuat, kena tabah, tak ada masalah yang Allah nak bagi kepada kita melainkan kita mampu kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan. Kita pun bagi cadangan macam-macam kita, kau kena banyakkan solat malam. Semua macam-macam cadangan yang kita bagi untuk nak bantu dia, konon nak bantu dia. Tapi memanglah, contoh, seseorang ni kena penyakit demam panas. Demam panas kan. Tu je penyakit yang sebab fikir demam panas. Kita pun cakap kat dia, bersabarlah, semua ni ujian daripada Allah. Berdoalah kepada Allah, moga Allah bagi kesembuhan kepada engkau kan. Lepas kita dah cakap macam tu, kita biarkan dia. Agak-agak sembuh tak daripada penyakit demam panas. Memang kalau ikut ditakdirkan dengan Tuhan, memang confirm akan sembuh. Tapi sunnatullahnya memang tak sembuh. Apa yang dia kena buat? Dia kena berusaha bawa anak dia ataupun rakan dia pergi ke hospital untuk rawatan. Sama juga macam penyakit mental. Contoh, member kita, rakan kita depression. Contohnya Puan Ashikin kan, depression. Contoh, Ashikin yang lain. Kita pun suruh dia bersabar, sabar, tanpa bawa dia jumpa pakar untuk dapatkan rawatan. Agak-agak boleh sembuh tak? Memang memang payahlah nak sembuh kan. Kena jumpa doktor untuk dapatkan rawatan. Jumpa pakar untuk dapatkan rawatan. Tuan-tuan dan perempuan, orang kata sabar ni, orang kata satu perkataan yang mudah kita nak ungkap oleh orang sihat. Tetapi tak semua orang sakit, sama ada sakit fizikal ataupun sakit mental, boleh faham makna sabar. Erti sabar memang mungkin dia tahu. Cuma nak faham sabar tu secara maknawi dalam konteks isu ataupun masalah yang dihadapi, memang kata satu perkara yang agak sukar. Sebab apa? Semua orang pandang sabar satu pandangan yang sangat berbeza. Allahuakbar. Kata akhir. Kata akhirnya kan, gitu. So maknanya nasihat-nasihat tu, unsur-unsur keagamaan tu penting. Cuma nasihat tu dia kena seimbangkan lah juga dengan tindakan-tindakan pencegahan yang seterusnya. So boleh nak nasihatkan, at the same time do something. Bukan hanya semata-mata cakap saja. Okay? Alright. So Puan Ashikin, kalau seseorang tu yang tengah struggle dengan isu kesihatan mental ni, dia nak dapatkan bantuan, ke mana dia patut pergi sebelum mendapatkan bantuan yang profesional macam kaunselor ataupun psikiatris ke? Ada tak solusi lain ke, mungkin platform-platform yang lain ke untuk diorang dapatkan bantuan bagi mengelakkan keadaan tu jadi semakin memburuk? Silakan Puan, macam mana? Okey. Ada panduan tak? Okey, panduan khas tu saya tak pastilah ada ke tidak. Okey, tapi daripada apa yang kita amalkan ataupun pengalaman yang kita lakukan bersama dengan klien dan sebagainya, adalah yang pertama sekali mungkin untuk kita nak terus minta dia jumpa dengan doktor ataupun kaunselor tu mungkin agak sukar. Okey, sebab yelah tiba-tiba pula nak jumpa dengan orang yang tak kenal kan, nak bercakap dengan tentang masalah dia dan sebagainya kan. Okey, so mungkin yang pertama adalah dia melakukan self reflection lah. Okey, maksudnya ataupun dia filter dulu apa yang dia rasa, apa yang dia fikir, apa yang dia buat. Okey, sebab kalau kita tengok individu ataupun human being ni, dia akan ada 3 aspek utama ni. Pemikiran, emosi dan juga perasaan. Okay, so ketiga-tiga aspek ini kita kalau secara normalnya kita boleh nampak ataupun kita orang kata boleh menilai adakah pemikiran kita tu positif ke negatif, perasaan kita tu baik ke tidak, tingkah laku kita tu wajar ke tidak, itu secara overallnya. Okay, tetapi kalau kita rasa macam boleh dengar ke suara saya?
Okey. Boleh. Dia. Sebab tiba-tiba diam kan. Okey. So dekat situ Fokus. bila okey, so kalau kita tengok apa dekat mana kita tadi? Dah lupa dah. Filter apa yang dia rasa dibuat. Lepas tu, Okey. Filter apa yang kita rasa dulu. Sebab kadang-kadang orang yang paling selalu berada bersama dengan kita adalah diri kita. Okay, even though husband kita tidur sebelah kita, anak kita tidur sebelah kita, tapi dia tahu tak apa yang kita fikir? Okay, so maknanya kita yang sendiri yang tahu apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, apa yang kita akan buat. Okay, sebab semua benda tu ada dalam fikiran kita. Dan saya tak tahulah kalau dah ada alat ke apa kan yang macam kita boleh scan, okay, apa yang orang tu tengah fikir hari ini. Saya tak pastilah, kalau ada tu saya nak jugalah satu. Boleh kita guna untuk intervention counselling, mudah sikit kan. Tapi setakat hari ini yang saya yang tools yang ada pun yang saya gunakan dekat sesi counselling pun kita panggil sebagai biofeedback, M-Wave. Okay, biofeedback tu kita pasangkan pada klien yang mana kita nak tengok gelombang dia. Maksudnya kalau contoh dia ada perasaan yang tak seronok, dia akan ada indikator dekat komputer kita, dia akan shows. Macam kalau dia rasa macam tak selesa dengan keadaan diri dia ataupun persoalan yang kita tanya tu, dia akan jadi warna merah, tinggi nilai dia. Kalau macam contoh dia berada dalam keadaan tenang, biru tinggi nilai dia. Dia macam tu. So kat situ itu antara salah satu tools lah yang saya rasa canggih sikit. Okay, tapi kalau memang ada yang scanner tu saya nak satu, saya book awal-awal. Okay, so dekat situ filter tu kita yang check sendiri. Okay, sebab bila kita tengok individu ni, setiap orang ni dia akan datang dengan filter masing-masing. Kalau kita tengok penapis air tu, penapis udara, dia akan ada filter dia yang tersendiri kan. Setiap berapa bulan, 4 bulan tukar kan. 5 bulan servis. Okay, tapi kita sendiri punya filter, kita servis tak? Kita ada buat apa-apa orang kata pembersihan ke, pembasmian kuman ke, ada tak? Maksudnya kat situ ada setengah individu dia punya filter tu kita nampak macam cantik kan, macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya kat belakang tu penuh habuk. Maksudnya banyak sangat negatif statement ataupun negatif vibes yang dah melekat dalam filter otak dia tu. Okay, maksud saya tadi filter otak tau. Okay, sebab kalau kita ikut pendekatan CBT, dia lebih fokus kepada pemikiran. Kalau pemikiran kita terganggu, bermaksud emosi kita dan juga tingkah laku kita pun boleh terganggu. Okay, so filter tadi kita kena selalu check. Kita boleh tengok secara berkala lah. Aku ni selalu je fikir negatif, bagus ke tak bagus untuk diri aku? Okay, aku ni selalu rasa macam sedih je. Sehari dua okey lagi, tapi aku rasa macam dah lama aku rasa sedih ni. Macam tak ada sinar pula aku rasa. Contohlah kalau dia aware benda tu. Okay, so dia boleh macam tahulah keadaan diri dia. Okay, then bila dia dah tahu situation itu, dia mungkin boleh dapatkan guideline. Sekarang kan macam kita cakap lah, dunia di hujung jari kan. Sekarang pun generasi milenial mesti tahu tekan komputer, mesti tahu tekan handphone kan. So mungkin dia boleh tengok kat situ. Search, okay, apa simptom-simptom ni merujuk kepada apa. So bila dia dapat tahu, alamak aku kena do something, kena buat sesuatu. Mungkin sebab dia rasa macam tak selesa lah. Sebab dulu aku ni seorang yang ceria, seorang yang happy go lucky, seorang yang macam berfikiran positif dan sebagainya kan. Tapi sekarang ni aku rasa macam aku ni makin negatif, aku ni makin down kan. Jadi kat situ dia akan bantu untuk salurkan kepada mana kita nak pergi lepas tu. Contohlah kalau tengok kat internet sekarang pun banyak alat ukur ataupun kita panggil psychometric assessment gitu. Assessment, survey ataupun inventory lah kalau dalam bahasa psikologinya, untuk kita semak tahap kita. Sebab kalau kita tengok doktor dia memang ada alat khas dia. Macam contoh orang demam nak tahu suhu berapa kan. So kalau tinggi daripada 38 demam, 37.5 demam. Okey, tapi kalau secara jiwa, untuk masalah jiwa, macam mana kita nak ukur benda tu? So kita kena melalui salah satunya ujian psikometrik tu tadi. So kat situ dia akan ada skala-skala yang kita perlu jawab dengan jujur dan juga dalam tempoh masa yang tertentu. Okey, sebab kita nak dia jawab dalam keadaan yang real self lah, bukan ideal self dia. Kalau kita bagi berfikir secara yang lama,
Nanti kalau akan contohlah berapa skala dia rasa nak bunuh diri. Sebenarnya tinggi. Tapi sebab dia takut orang, dia fikir lama, takut orang macam condemn dia ke apa kan. So dia pun turunkanlah skala. So sebab tu dia kena ada tempoh timing untuk jawab soalan psikologi pun. Dia ada cara untuk takbir alat ukur psikologi tu sendiri. Okey. Jadi kalau kita rasa alamak teruk lah kita punya assessment ni kemurungan contoh DAS kan. Dia ada ukur stres, kemurungan dengan anxiety. Okey, bila kita semak skor yang kita dapat tu tinggi lah semua. So apa kita perlu buat? Seek for helps daripada orang yang profesional lah. Contohnya kaunselor, psikologis, psikiatri. Okay, mungkin dari segi sebab di hospital kita memang ada juga kaunselor sebenarnya. Okay, tetapi mungkin dekat setiap kaunselor dia punya dia punya bilangan tu berbeza-beza lah ikut hospital kan. Jadi mungkin dekat situ kalau kita rasa macam kaunselor di hospital tu dia memang open juga dia punya perkhidmatan kepada umum, tetapi mungkin queue dia panjang. Okay, so mungkin alternatif lain kita boleh cari dekat mana-mana yang lain. Okay, antaranya salah satunya lah, ni bukan nak promote tau, tapi memang kita nak bagi tahu tuan-tuan dan perempuan boleh dapatkan perkhidmatan kaunseling daripada LPPKN sendiri. Sebab di setiap negeri kita ada kaunselor berdaftar yang ditempatkan di setiap negeri untuk cater isu-isu dalam komuniti. Sebab kalau ikutkan kebanyakan kaunseling ataupun kaunselor ditempatkan di agensi ataupun organisasi yang khusus, dia akan dia punya golongan sasaran klien dia mungkin more kepada organisasi masing-masing. Okey, tetapi ini yang sepengetahuan saya lah. Okey, tetapi kalau ada sesiapa yang ada tambahan boleh tambahlah nanti kat komen kan. Okey, so tapi daripada segi LPPKN kita punya golongan sasar memang adalah community. Maksudnya orang luar tu siapa sahaja boleh dapatkan perkhidmatan tu. Remaja, adakah kanak-kanak. perkhidmatan tu dia punya bayaran tu macam mana? So macam kita nampak ada orang yang komen kat sini. Kalau B40 nak dapatkan bantuan macam ni, mungkin isunya adalah kos. Klinik kerajaan mahal tak? Kalau ni kalau nak cakap fee. Kalau fee and charge, kalau ikutkan mungkin sebab kami sendiri adalah badan berkanun, so memang kita tertakluk sedikit dengan fee and charge. Okey, tapi fee and charge kita tu adalah sangat minimal lah, which is pendaftaran RM5 dan juga sesi per hour tu RM5 lah. Okey, jadi dekat situ dia punya bayaran tu adalah minimal. Okey, tetapi untuk sekarang ini, untuk waktu PKP ni kan kita banyak more go pada online, mungkin by Google Meet, by talian call dan sebagainya. Itu adalah percuma buat masa sekarang ni. So tuan-tuan dan perempuan, kalau contohlah tak nak berbayar dan sebagainya pun boleh call talian kasih. Kita ada talian kasih yang mana kami jugalah antara salah satu kaunselor yang akan menjawab panggilan-panggilan tersebut. Kalau kita tengok PKP 1.0 tahun lepas, saya rasa hampir setiap hari tu ada kes yang akan masuk. Kadang-kadang tu sampai 2-3 kes satu hari. Tapi mungkin sekarang ni saya tengok dah banyak dah cabang orang yang memberi bantuan psikososial ni. Sebab bila saya search dekat internet tu, kita dah ada macam-macam talian dah. Talian Reach You, talian Befriender tu memang dah lama lah. Yes. Lepas tu ada yang psikososial daripada KKM dan Mercy sendiri. Okay, so dah banyak. That's why mungkin sebab tu cases kami pun dah berkurang sikit daripada talian kasih. Okay, tapi still daripada figure yang lain banyak sebenarnya. Kalau kita combine-combinekan tu kan, itu antara salah satulah untuk dapatkan bantuan-bantuan tu. Okay. Dan itu saja dulu kot. Kalau saya teringat saya cakap lah. Nanti hujung sesi. Okay. Alright. Okay, terima kasih Puan Nashikin. Itu tadi adalah berkaitan dengan bantuan kalau nak pergi profesional. Jalannya tadilah kita dah tahu pergi ke setiap hospital tu dah ada dia orang punya psychiatrist kan. Cuma kena beratur banyak sikit lah. Sorry saya nak tambah sikit sebab dekat hospital kita memang ada psikiatri dan juga kaunselor. Okey, tetapi kalau macam contoh mungkin kita rasa cases kita ni macam mild lagi ataupun biasa moderate lagi, mungkin kita boleh ask untuk kaunselor sahaja. Tapi kalau kita rasa macam
dah terlalu teruk sampai tak boleh nak tidur, makan pun tak lalu dan sebagainya, boleh terus kepada psikiatri. Tapi macam yang Cik Alimin cakap lah, bukan mudah untuk psikiatri nak terus label you ada depression, you ada bipolar, you ada anxiety, tidak. Jadi dia akan tengok tahap keseriusan tu. Kalau dia rasa stable, okay, maksudnya hanya boleh perlu bagi makan ubat sikit je, and then selebihnya pergi kepada kaunselor, then you boleh terus pergi kepada kaunselor punya intervention lah. Okay. Alright, okay. Dan tadi saya rasa antara mungkin selepas ni kalau ada siapa-siapa yang nak buat nak tahu ada masalah tahap mana, sebab yelah bukannya kita semua tak pasal-pasal nak pergi ambil professional help kan. So boleh start dengan Google dulu lah kot, yang tadi assessment tadi tu, DAS ada ataupun ujian psikometri kan. So boleh Google up lah yang tu. So kita dah sampai ke pusingan yang terakhir. So kita akan dalam pusingan terakhir ni, kita hari ni adalah dekat stage pemuda Gema Johor. Dia adalah stage yang belia, fokus kepada belia. So untuk belia apa yang patut mereka semua ni titik beratkan atau bagi perhatian supaya diorang dapat mengelakkan diri daripada terjebaklah dengan masalah-masalah kesihatan mental ni. So silakan Cik Alimin, macam mana untuk belia? Okay, baik. Okay, saya teringat kata-kata ada pernah Syikin ada sebut tadi, kalau kita hati kering ni, insyaAllah kita akan dapat tepis apa yang kurang macam tu kan, kalau hati kering. Macam mana nak jadi hati kering, nanti kita akan tengok lepas ni. Okay, tu kita kata prevention is better than cure, betul? Sebab tu kadang-kadang benda yang sangat penting ni adalah beberapa kerana saya sempat untuk senaraikan tiga perkara yang orang kata para belia, terutamanya remaja dan dewasa siapa-siapa segenap umur. Benda yang sangat penting, ada tiga perkara saya letakkan, antara perkara yang sangat penting untuk nak elakkan kita ni sebagai manusia untuk mendapat penyakit mental, hatta penyakit fizikal sekalipun. Kita akan cuba untuk nak jaga makanan kita, betul. Kita akan cuba untuk jaga makanan kita akan cuba untuk exercise, nak jaga kita punya kesihatan fizikal. Kenapa penyakit mental kita tak jaga seperti mana yang kita jaga penyakit jaga kesihatan fizikal? Yang pertama, semudah saja, benda yang sangat penting adalah sayang diri, jaga diri. Itu sangat penting. Pertama, sayang diri, jaga diri. Sebab apa? Bila kita ada sikap sayang diri, kita cintakan diri kita, secara tak langsung kita akan hargai diri kita. Kita akan elakkan orang kata kritikan ke atas diri kita daripada diri kita sendiri. Sebab tu kadang-kadang kita terlalu fikirkan nak hormat orang, nak jaga orang kata nak hormat orang lah, nak buat baik dengan orang, tetapi benda yang kadang-kadang kita sebagai manusia lupa adalah hormat diri sendiri, buat kebaikan dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita tu kata, bila kita ada contoh, kita dah contoh ni selalu yang saya buat lah. Kadang-kadang bila saya dah bekerja keras, dah macam-macam kerja yang saya buat untuk nak untuk nak reward diri saya, apa yang saya akan buat? Saya akan makan, contoh. Saya akan cuba untuk makan, saya akan tengok satu movie yang yang best. Saya akan cuba untuk nak pergi kadang-kadang petang tu saya akan cuba untuk round motor, pusing keliling taman itu antara salah satu cara untuk nak bagi kebaikan, untuk beri kebaikan kepada diri kita dan juga untuk nak hormat kepada diri kita. Yang kedua ni, berfikir secara normal. Kenapa penting berfikir secara normal? Adakah berfikir secara tak normal agak-agak? Ada berfikir secara normal, ada tak? Berfikir secara normal. Okey, kebiasaannya berfikir secara tak normal ni kita kategorikan sebagai overthinking lah. Terlalu overthinking yang menyebabkan boleh kecelakaan. Overthinking tu adalah tak normal lah. Itulah kita berfikir secara tak normal. Dia ada banyak ciri-ciri simptom-simptom yang boleh kita klasifikasikan sebagai overthinking. Contohnya, kita terlalu fikirkan tentang orang lain. Selalu prasangka terhadap orang lain. Lepas tu kita terlalu berfikir tentang kisah silam. Kita fokus kepada, contoh, kita ada buat kesalahan, kita ada buat masalah. Kita fokus kepada rasa menyesal tersebut.
kita fokus kepada rasa aku ni berdosa. Sampai kan boleh menyebabkan, boleh memberi kemudaratan kepada diri sendiri. Contoh yang lain, bila overthinking ini adalah kita bimbang benda yang akan berlaku di hadapan. Contohnya, aku ni masuk syurga ke tak contoh, aku ni masuk neraka ke, aku banyak buat jahat ni. Bila dia terlalu bimbang tentang masa hadapan yang mungkin kita tak tahu pun apa yang akan berlaku kepada diri kita. Lainlah kita ada panggil Stargate kalau cerita zaman dulu kan, boleh pergi ke masa lampau ataupun The Flash, dia kelajuan tahap maksima sampai boleh pergi merentas ke masa-masa yang lain. Bimbang terhadap masa hadapan ni menyebabkan orang kata boleh memberi gangguan kepada diri sendiri. Lepas tu yang seterusnya, antara ciri-ciri overthinking ni berfikir tentang masalah, selalu fikir masalah, masalah ni confirm tak ada penyelesaian. Padahal dia tak cari lagi, dia fikir tak ada penyelesaian langsung. Dan menyebabkan masalah tu makin lama makin kusut, makin lama makin rumit. Lepas tu yang seterusnya, individu ni, orang yang overthinking ni, dia tak akan berhenti berfikir. Dia tak akan berhenti berfikir. Contohnya, dia start bangun tidur berfikir. On the way nak tidur berfikir. Tengah tidur pun berfikir. Sebab itulah kadang-kadang bila orang kata tengah tidur kita berfikir, kita takkan dapat tidur dengan lain. Memang kata itu salah satu benda yang sangat kita kena elak. Lepas tu yang paling dahsyat, paling terakhir untuk isu overthinking ni, pemikiran yang orang kata tak normal ni, individu tersebut gagal untuk nak menikmati kehidupan yang pada masa sekarang. Dia asyik terfikir tentang masa lepas, tentang apa yang dibuat pada masa lepas. Boleh nak fikir, tetapi apa yang kita kena buat, kena ambil masa lepas tu sebagai, orang kata sebagai jambatan untuk kita nak meniti kehidupan kita yang seterusnya. Itu yang isu apa yang pertama? Yang pertama, sayang diri, jaga diri. Yang kedua berfikir, yang kedua berfikir secara normal. Dan yang ketiga, ini paling penting. Sebab tu abang kata Puan Shikin, hati keras, hati kering. Kita kena, yang ketiga, kena latih daya tahanan mental. Sebab apa? Kebiasaan kita ni manusia, kita asyik sibuk tentang kesihatan fizikal, ketahanan fizikal. Nak nampak fit, nak nampak sado nak nampak sado, nak nampak cergas, naik gunung dalam masa 10 minit dah settle, contoh kan. Tak semput. Ketahanan mental pun penting juga. Kalau ketahanan fizikal ni, proses dia untuk nak menyesuaikan diri dengan aktiviti lasak, hiking, jogging, apa semua. Ketahanan mental pula proses untuk membolehkan seseorang tu menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan pelbagai kesukaran. Nak sesuaikan diri untuk nak berhadapan dengan pelbagai, orang kata trauma, tekanan, orang kata masalah-masalah yang dia dapat. Contoh kita bekerja ni confirm ada masalah, betul tak? Aini, Puan Aini dengan Puan Shikin. Berarti macam-macam masalah yang akan datang kat kita, betul. Tambah-tambah waktu PDPR, tiba-tiba bos WhatsApp suruh buat ni, tiba-tiba bos email suruh hantar tu, suruh buat macam-macam, ada sesi dan sebagainya. Jadi bila kita latih ketahanan mental, itu boleh membolehkan kita untuk bangun semula bila kita lalui masa-masa sukar. Bila ketahanan mental kita down, orang kata level yang rendah, bila kita hadapi isu-isu ataupun hadapi masa-masa sukar, kita payah nak bangun. Memang boleh menjelas tak? Okey, untuk nak orang kata nak mempunyai daya tahan ni, bukan bermaksud automatik ada, kita baca ada, dia tak. Dia melalui proses pengalaman yang dia lalui dalam kehidupan dia, kehidupan seharian dia, apa semua pengalaman yang dia hadapi, itu salah satu proses untuk nak bina ketahanan mental lah. Sebab tu ketahanan mental ni bukan berlaku secara semula jadi. Dia proses untuk nak pergi kepada kesaduan mental lah. Jadi perkara yang sangat penting, kesaduan mental. Boleh jadi tajuk ni. Okey, jadi benda yang sangat penting adalah beberapa yang saya sempat senaraikan antara cara-cara bagaimana nak bina ketahanan mental ni. Daya ketahanan yang kuat. Yang pertama apa? Jaga diri dengan baik. Yang kedua, belajar untuk nak lihat potensi diri dengan positif. Yang ketiga, sentiasa cari peluang untuk nak perbaiki diri. Yang keempat, tukar persepsi anda ni, hancur aku. Cuba kita tengok masalah tu sebagai cabaran. Okay, yang kelima, kenal pasti apa yang boleh diubah dalam kehidupan
kita dan apa yang tak boleh diubah dalam kehidupan kita. Dan yang keenam, letakkan matlamat dan beri penghargaan kepada diri sendiri. Beri reward kepada diri kita. Diri kita pun perlukan reward juga, bukan anugerah pekerja cemerlang sahaja. Okey, yang ketujuh, ambil tindakan setelah nilai baik buruk sesuatu keadaan, dan yang paling penting yang terakhir adalah bina hubungan baik dengan semua orang. Bayangkan kita bina hubungan baik dengan semua orang, apa akan berlaku kepada diri kita? Tak ada nak stres, kau buat masalah dengan aku, kau buat ni macam-macam, kita benci dia, kau benci aku, berbalas sana sini. Tak akan ada. Bila kita cuba untuk bina hubungan baik dengan semua orang, insya-Allah apa yang akan berlaku pada diri kita, kita akan berjaya untuk nak mengendalikan isu-isu apa yang berlaku pada diri kita dengan baik. Yang penting, yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah self-respect. Sayang diri. Sayang diri. Jaga diri. Yang kedua, berfikir secara normal. Elakkan overthinking. Dan yang ketiga, kita cuba untuk latih daya ketahanan mental kita sendiri. Allahuakbar. Okay, alright. So dah summarizekan sekali lagi tadi kan, 3 usaha tu yang boleh dilakukan untuk memastikan kita mempunyai keadaan kesihatan mental yang baik. So mungkin Pak kata Puan Syikin tadi, the next topic adalah macam mana kita nak melatih kita punya mental ni boleh jadi sadar tu guana caranya. So dia punya okay. Baiklah. So untuk yang terakhirnya, Puan Syikin, saya rasa macam setiap mungkin ada dia punya berkala kot buat kempen kesedaran kesihatan mental kan. Jauh mana kempen-kempen macam tu dan juga aktiviti belia, sebab hari ni platform kita adalah belia. So aktiviti belia dan juga kempen kesedaran kesihatan mental ni sejauh mana keberkesanannya untuk menangani masalah kesihatan mental yang tak baik? Dan apa yang biasanya dilakukan dalam kempen-kempen tu? Mungkin aktiviti tu kita boleh amalkan, kita boleh lakukan dalam tempoh sekarang ni. Silakan Puan Syikin. Okay. So untuk yang last punya soalan kan, kalau kita tengok kejap saya pun dah terhilang pula. Okay. So kalau kita tengok sekarang ni dah banyak sebenarnya individu, komuniti ataupun masyarakat yang dah terbuka dengan isu kesihatan mentalnya sendiri. Okey, kalau tidak kita tak akan nampak peningkatan dari segi panggilan talian kasih, panggilan talian psikososial dan sebagainya. Bermaksud orang dah mula aware. Sebab kalau kita tengok dulu mungkin orang akan sinonimkan kalau berjumpa dengan kaunselor, berjumpa dengan psikologis, individu tersebut ada masalah mental, gila dan sebagainya kan. Okay, tetapi kalau kita tengok secara telitinya, banyak lagi aspek yang kita boleh semak. Macam contoh, kita nak tahu kita punya personality diri je pun kan, sebab kita nak membina keyakinan diri pun boleh jumpa kaunselor. Okay, kalau kita nak orang kata nak mendapatkan motivasi contohnya pun kita boleh jumpa kaunselor. Tak maksud ataupun psikologis lah. So maksudnya kat situ orang dah semakin aware, dan kalau kita tengok setiap tahun pun ada kita buat kita ada hari kesihatan mental, tapi saya tak ingat berapa tarikh dia. Kalau Cik Ali bin ingat boleh bagi tahu saya lah. Okay. Lepas tu kita ada bulan kaunseling juga. Bulan kaunseling tu memang kita banyak buat, kita banyaklah program-program yang dijalankan untuk bagi awareness tentang betapa pentingnya kita ni nak ambil tahu tentang apa yang berlaku kepada diri kita, especially pemikiran, emosi dan juga tingkah laku kita lah. Okay. So, kalau kita tengok ada kenyataan daripada akhbar Perkama International pun, dia ada respon tentang isu bunuh diri kan. Okay, so isu bunuh diri kalau kita tengok dah makin berleluasa, bukan sebab apa? Sebab benda tu dah dipertontonkan kepada orang sekeliling ataupun orang umum. Okay, so dekat situ kerisauannya adalah berlakunya copycat tindakan ataupun copycat suicide ni kepada golongan masyarakat. So diorang ada minta untuk buatkan kempen hentikan derita bersendiri. Maksudnya siapa yang perlukan bantuan itu dapatkan bantuan profesional, and then mungkin dia ada tagline dia rahmah untuk semua, here for you. Okay, so kalau kita tengok banyak dah kempen-kempen yang kita jalankan.
Okey, yang mana dia bukan saja kepada belia tetapi banyak range umur lagi secara umum lah. Okey, kalau macam contoh saya boleh kongsikan di LPPKN, okey, sekali lagi ni bukan promosi tapi saya cuma nak maklumkan. Okey. Boleh. Okey, Silakan. kita ada Promosi cafe benda baik. team. Okey, kita ada satu medium cafe teen yang mana dia cater usia 13 hingga 24 tahun. Dan kalau kita tengok belia tu bermula daripada 18 hingga 35. Okey, yang mana maksudnya dia macam merge lah, ada yang overlap kan dia punya umur tu. So kalau kita tengok biasanya di cafe teen kita memang fokuskan isu-isu sexuality remaja. Okey, tetapi dalam masa yang sama kita juga tetap memandang serius tentang isu-isu kesihatan mental ni tadi. Sebab tu dalam di KFT sendiri kita memang sediakan kaunseling sosial remaja yang mana student boleh ataupun remaja boleh dapatkan perkhidmatan tu melalui aplikasi My KFT. Mungkin juga boleh pergi kepada macam saya cakap tadi lah kaunselor-kaunselor di negeri. So kat situ dan kami pun memang ada buat banyak program-program yang mana kita nak support mental health ni tadi. Dan kalau kita tengok pun bentuk program tu pun pelbagai sebenarnya. Okey, macam yang saya rasa saya dah sebut yang awal tadi, kita dah ada webinar, kita ada infografik, kita ada videografik kan, yang mana kita nak promote kan sebenarnya. Macam mana caranya nak hidup healthy. Okey, bukan sahaja healthy secara fizikal tetapi juga secara mental. Okey, secara emosinya. Okey, dan kalau kita tengok tadi yang saudara Aulimin terangkan tadi, memang sangat cantik lah. Okey, macam mana cara kita nak tangani kan. Tapi kita cuma saya nak tambah, okey, proses tu adalah proses yang subjektif kepada setiap individu. Okey, mungkin ada setengah orang dia tengok je kempen yang dijalankan, dia terus dapat insight dalam diri dia, celik akal yang mana isu kesihatan mental ni tak boleh dibuat main. Okey, tetapi mungkin ada orang dia jenis yang kita dah buat kempen, kita dah buat intervention dan sebagainya pun masih tak berapa nak faham tentang isu ini. Jadi kat situ kita kena betul-betul jelas lah dengan orang kata setiap matlamat program yang kita jalankan. Okey, dan apa sahaja, apa sekalipun perkara ni kita akan back balik kepada klien tu sendiri ataupun pesakit itu sendiri. Okey, yang mana kita kena lihat dia punya kesediaan dia untuk berubah. Okey, sebab tu dalam sesi kaunseling sendiri, okey, kaunseling itu kalau kita tengok satu proses. Tetapi proses itu tidak akan menjadi satu proses sekiranya tiada kerjasama antara kaunselor dan juga klien tu sendiri. Macam contohnya lah, kita ajarkan klien ataupun kita dah psycho-educatekan klien dengan pelbagai maklumat, information, skill dan sebagainya kan. Tetapi kalau klien itu memilih untuk tidak melakukan apa yang dibincangkan itu, maka tiadalah apa perubahan yang akan berlaku kepada mereka. Okey, tetapi kalau mereka sendiri menerima keadaan itu, mereka akan ada mendapat kesan itu. Sebab tu saya selalu imaginekan kepada klien tu, kalau kita terjatuh dalam satu kolam, okey, kita akan nampak ramai orang sekeliling kita. Dia cuba untuk membantu. Balinglah kayu, balinglah tali, berenanglah sekalipun dekat individu tersebut. Kalau mana individu tersebut tidak menghulurkan tangan dia sendiri untuk mencapai pertolongan tersebut, dia tidak akan berlakulah proses bantuan tu. Yes. Macam contohlah dia dah berenang dah ni, orang dah berenang kat dia dah. Tapi dia pergi sorok tangan dia, tak nak dipegang dan sebagainya. Memang tenggelam lah. Macam gitu. So maksudnya semuanya bermula daripada dalam diri dia sendiri jugalah. Okey, dan aktiviti ataupun kempen-kempen yang kita jalankan tu, itu adalah sampingan. Bukan sampingan lah, maksudnya add on lah. Untuk bantu individu-individu yang terkesan. Okey? Itu saja. Alright. Okay, so terima kasih Puan Ashikin. Jadi kita dah habis soalan-soalan untuk panel kita. Forum kita punya format dah habis soalan. So kita nak tengok dekat ruangan komen pula. So saya ambil satu soalan pilih. Daripada Amma Masuri. Soalannya adalah, kebiasaannya individu tu yang kenal pasti masalah sendiri atau orang keliling yang rasakan dia ada masalah? Ni tadi dah jawab dah.
let's say kita nak buat satu kempen kesihatan mental, target group mana yang perlu ditekankan? Individu yang ada masalah atau orang yang keliling? Dan soalan yang pertama tu dah jawab. So soalan yang kedua, untuk kempen, siapa yang patut kita lebih bagi fokus? Masyarakat umum ke ataupun nak targetkan individu yang bermasalah? Saya rasa Cik Alimin kot boleh jawab. Okey. Kalau tengok data daripada Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi Malaysia tahun 2019, ada satu orang kata epidemik yang tersembunyi. Tak tahu data, 424,000 kanak-kanak mengalami masalah kesihatan mental di Malaysia. 400,000. Itu kanak-kanak. Dewasa saya tadi dah sebut berapa, lebih kurang dalam 1.5 juta rakyat Malaysia mengalami isu kesihatan mental. Jadi nak kata, boleh dikatakan setiap peringkat umur, sebab tu tajuk webinar kita pada hari ini, kesihatan mental umur bukan isu, betul. Nak kata isu kesihatan mental ni dialami oleh semua orang. Sama ada kanak-kanak, mungkin mungkin bayi pun ada, kanak-kanak, remaja dan hingga ke dewasa akan mengalami isu ataupun masalah kesihatan mental. Jadi soalannya, nak fokuskan kepada siapa? Kita fokuskan kepada semua. Semua masyarakat kena sedar tentang isu kesihatan mental, sama ada dia sakit ke ataupun tidak sakit, semua kena sedar, semua kena faham dan semua kena ambil kisah tentang isu ataupun isu yang berlaku pada hari ini. Wallahualam. Baiklah, ringkas tapi padatlah jawapannya. So semua orang kena take part lah, bukannya orang-orang yang tertentu, orang yang sakit juga ataupun keluarga orang yang terdekat tu je, tidak, tu semua Jadi dah pukul 6.30 dah pun, saya rasa kita tak boleh nak drag masa lagi. Okay, jadi saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panel-panel kita pada hari ini, Puan Nashikin, Cik Alimin yang banyak dah berkongsi input-input dengan kita, dan juga terima kasih dekat kawan-kawan viewer kita pada petang ni yang setia daripada awal pukul 5 petang tadi sampai sekarang masih bersama-sama dengan kita untuk bincangkan topik kesihatan mental. Usia bukan isu. Jadi semoga dapat banyak memberi manfaat dan input yang boleh terus kita aplikasikan, dan saya mewakili Pemuda Gema admin memohon maaf jika ada kata-kata yang tak sesuai ataupun perkataan yang menyinggung perasaan mana-mana individu atau mana-mana pihak lah. Jadi kalau ada saranan untuk penambahbaikan atau saranan ataupun sebarang penambahbaikan yang nak diajukan, boleh letak dekat komen ataupun DM terus ke page pun boleh. InsyaAllah kita punya admin akan santunilah. Okay. So sekian saja untuk kali ini. Cik Alimin ataupun Puan Nashikin, ada apa-apa kata akhir? Dululah. Ada. Puan Nashikin lah. Puan Nashikin dulu. Saya tak ada apa nak cakap sangatlah, cuma saya menyerulah ataupun sama-sama kita untuk sentiasa aware ataupun cakna dengan keadaan diri kita dan juga orang sekeliling kita. Okey, sebab kadang-kadang ada orang yang dia tak perasan dia berada dalam keadaan yang perlu dibantu. Jadi kita sebagai orang yang berada di sekeliling dia kena bantu ataupun perlu menghulurkan bantuan itu. Okey, dan sekiranya dia rasa diri dia perlu dibantu, tampillah. Janganlah rasa segan ataupun jangan rasa orang kata takutkan stigma masyarakat yang ada sekarang ni lah. Okey, sebab kita faham nak buang stigma tu bukan mudah. Okey. Cik Alimin? Okey. Okay, baik. Ringkas sahaja, kita pun masa dah hampir ke 6.30. Yang penting kita sama-sama rakyat Malaysia kena ambil part lah tentang isu kesihatan mental. Sebab slogan yang selalu saya pegang bermula sejak zaman IPT sampai sekarang, bantu diri, bantu orang lain. Itu sahaja. Bantu diri, bantu orang lain Okay, alright. Dengan itu sekian saja untuk kali ini. Okay, terus like FB Pemuda Gema Johor untuk tahu apa kita punya topik-topik yang akan kita bincangkan akan datang. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih semua. Okay, sama-sama.
68 kes bunuh diri dilaporkan sepanjang 5 bulan pertama tahun ini. Manakala pada tahun lalu, sebanyak 631 kes dan 2019, 609 kes. Secara purata, 2 kes bunuh diri berlaku setiap hari sejak tahun 2019 hingga Mei tahun ini. Menurut kenyataan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah PDRM, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan, secara keseluruhan untuk tempoh 2019 hingga Mei 2021, 1,427 orang membabitkan wanita dan 281 orang membabitkan lelaki. 3 faktor utama penyebab kejadian bunuh diri berpunca daripada masalah keluarga, tekanan perasaan dan kewangan. Kebanyakan mangsa terlibat terdiri daripada remaja berusia 15 hingga 18 tahun, iaitu seramai 872 orang, diikuti individu berusia 19 hingga 40 tahun seramai 668 orang. Polis menasihatkan semua pihak memainkan peranan bagi membendung gejala tersebut.